Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, malam ini kita mendendangkan, mendendang ataupun cerita part 2, betul tak? Betul. Dan kali ini cerita ni adalah kisah sambungan pada part 1. Memanglah. Yelah, memanglah dah part 2 kan. Sebab yelah kat komen kita baca ramai sangat lah minta nak ramai, part 2, nak okay, part 2 okay, kan. Ada yang minta sampai part 10 pun ada. Part 10 aku tunggu jap. Tamak betul lah dia. Alright, so malam ni kita bersama dengan Kit lagi. So kepada korang, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan korang yang tengah tengok ni pun, walaupun baru datang ke Santai Chill, boleh juga follow kita punya social media. TikTok pun ada, Instagram, Facebook semua ada. Link ada di description guys. Alright. Okay guys, malam ni kita dah tahu dah part tu adalah Kit. Tapi macam mana pun kita tetap minta lah, kau kata caller ni perkenalkan diri. Sebab ada yang baru masuk, yang tak tahu apa benda ni tiba-tiba ni. So kita minta lah caller ni perkenalkan diri dahulu. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Kit daripada Pahang. Assalamualaikum. Orang Pahang. Ya. Oh. Orang kata sebut je Pahang ni mesti orang orang tu ingat pasal gulai ikan tempoyak. Bukan. Gulai ikan patin. Ikan patin. Gulai ikan tempoyak macam tak kena. Oh okey, macam part 1 sebelum ni Kit bercerita pasal kisah di asrama. Lepas tu ada yang aku terkejut pasal pocong. Kit nampak pocong dia menjingkit ke belakang. Tapi apa yang unik pasal Kit ni sebenarnya bagi aku lah, orang lain dia tak nak dibukakan hijab, tapi Kit ni lain macam. Dia minta dibukakan hijab. Jadi mungkin part 2 ni adalah rentetan daripada kisah yang sebelum menikah. Alright, so tanpa membuang masa lah Hafiz, kita mempersilakan Kit untuk kisah yang pertama. Dipersilakan. Ini sambungan daripada yang kisah dekat asrama hari itulah. Yang pasal apa, yang kes budak bunuh diri tu kan. And then benda ni terjadi seminggu sebelum kita orang cuti kan. Tapi masa tu kita orang tak dapat nak balik sebab ada exam. And then kita orang kena stay lah dekat asrama. So benda ni terjadi hari Isnin. Hari Isnin ni macam biasalah, bila hari Ahad kita cuti, hari Isnin nak pergi kelas tu memang macam malas kan. Tapi masa tu mood saya macam dah tak syok lah, macam ada something wrong, macam senang cakap tak sedar hati macam tu kan. Lepas tu balik pada kelas tu dah letak barang apa semua, kita orang pergi surau lah petang tu untuk solat asar kan. Pukul 5:30 macam tu lah. So saya dah malas nak naik atas, kita orang lepak dulu dekat bawah, sembang-sembang dengan ada rakat senior 3-4 orang ni. Lepak dengan orang, saya pun macam tertanya lah nak tahu detail pasal kes yang budak bunuh diri tu kan. Masa duk sembang ni, tiba-tiba dalam keadaan tak ramai orang pun kat situ. Sebab macam kita orang punya asrama ni, bawah ni ada satu table lah. So kita orang lepak dekat bawah tu, satu table tu dalam 6 orang macam tu lah. So lepak-lepak, and akak tu cerita lah pasal kes yang budak tu. Tiba-tiba masa tu ada dengar macam suara bayi nangis.
Lepas tu masa saya dengar suara bayi nangis tu, saya suruh dong stop sekejap sebab suara bayi nangis tu dia macam seakan-akan suara anjing yang menyalak panjang tu. Tapi kita dengar sekali macam suara anjing, dengar sekali macam suara bayi. So macam confused. So saya suruh diorang diam sekejap. Lepas tu diorang pun tanya kenapa. Sekejap. Bagi aku a few second. Aku tak dengar apa benda kan. And then lepas tu saya kata tak apalah, sambung balik cerita. Masa sambung-sambung cerita tu, dengar lagi sekali suara bayi tu. Tapi yang kali ni bukan saya seorang dengar, kawan sebelah saya pun dengar. Masa tu saya dengan member ni, kita orang saling berpandangan lah. Sebab ada dengar suara budak tu kan. And then saya cakap dengan orang, tak apalah korang, kita stop dulu lah cerita macam ni kan. Sebab rasa macam something lah. Lepas tu diorang pun faham kan benda ni. Sebab masa tu diorang dah ramai dah yang tahu yang saya ni boleh nampak benda ni macam ni. Lepas tu kita orang gerak masing-masing. Budak yang duduk sebelah saya ni, dia duduk sama tingkat dengan saya, tingkat 3. Kita orang pun naik sekali. Masa kita orang naik sekali tu, kita orang sembang lah. Dia tanya saya, kau dengar tak apa yang aku dengar? Lepas tu saya cakap dengan budak tu, dengar, tapi kau dengar apa? Saya tanya dia kan. Lepas tu dia cakap, dengar macam suara bayi. Tapi aku tak tahu lah yang tu suara bayi ke tak. Aku confused kat macam tu kan. Lepas tu saya cakap kat dia, memang pun aku dengar dekat bilik bawah tu, macam tu. Macam perbualan tu macam habis tu lah. Dia dah masuk bilik dia, saya masuk bilik saya lah. Lepas tu nak dijadikan cerita hari Khamis. Kejadian ni hari Khamis. Masa saya balik daripada kelas tu, okey, akak senior pada bilik saya ni, dia macam ketua lah dekat asrama tu. So apa-apa security ke apa-apa lah, guard akan cari dia lah. Lepas tu bahasa balik pada kelas tu, dia cakap macam ni dengan saya, Kit, kau free tak petang ni? Cakap itu. Kenapa? Benda yang kita nanti-nantikan, macam nak tahu sangat kan pasal bilik bawah tu, hari tu yang terjadi. Lepas tu dia cakap macam ni, petang ni kau free tak? Free, kenapa? Sekejap lagi kau tolong akak boleh? Boleh, kenapa tak? Tolong apa? Sekejap lagi lepas kita naik cuti, akan ada satu student barulah yang akan masuk duduk bilik kita. Sebab passionnya bilik kita orang ni, kita orang cuma ada 4 katil saja. Yang macam tingkat lain ni dia orang ada 5 katil. So dah full lah kalau orang baru masuk, dia memang kena duduk tingkat atas. Sebab bilik kita orang ni ada 4 katil je. So boleh masukkan lagi katil lain. Tapi masa tu nak jadikan cerita, katil tak cukup. So kita orang terpaksa ambil katil bilik bawah yang berkunci tu untuk bawa naik atas. So petang tu saya syok, campur takut. Syok campur nervous macam tu lah. Macam nak pergi, tapi kenapa saya takut lah itu. Tapi abaikan je lah. Kebetulan pula masa tu bilik kita orang ni ada seorang budak satu kelas dengan saya lah. Dia macam dia datang bulan, so dia tak nak tolong. Tapi saya panggil lah bilik sebelah, macam dia 3 orang tolong seorang untuk angkat katil kat bawah tu kan. Lepas tu petang tu pun dah sampai petang tu, warden panggil lah akak untuk kita orang angkat katil. Tapi masa tu bukan kita orang je lah, kita orang ditemani dengan ustaz. Sebelum buka pintu tu adalah ustaz datang baca doa lah sebelum pintu dibuka kan. Tapi masa ustaz tu buka pintu tu, selangkah saya nak masuk bilik tu, saya rasa macam dah mengemang. Saya berundur sikit kat belakang. Lepas tu ustaz tu tengok saya. Saya tengok ustaz tu, dia tanya, something ke? Tanya kan. Tak ada apalah ustaz cakap yang tu kan. Tapi saya rasa tak hati. Tak apa, abaikan je. Anggaplah itu dugaan ataupun perasaan awak cakap yang tu. Okay lah. Kita orang pun pergi dah masuk bilik tu, tapi tak tahu kenapa. Masa saya masuk bilik tu, dia jadi macam meremang semacam. Saya jadi takut gila. Memang kadang-kadang time kita berani sangat tau. Tapi time kita takut gila. Tapi masa saya masuk bilik tu, memang saya rasa takut. Takut yang tak tahu nak cakap macam mana. Bulu roma daripada atas bawah semua naik. Memang tegak gila. Nak cakap dengan orang pun tak bercakap. Sebab kata kita orang ni, kata besi tau. So kata besi ni dia boleh buka lah kan. Sambut macam tu je. Lepas tu dah bawa nak atas, pasang katil semua. So
tibalah malam tu hari Jumaat. So malam yang hari Khamis masa kita pasang tak ada apa-apa lagi jadi lah, tapi saya dah rasa tak sedap hati. Macam panas, macam tak boleh nak tidur. Lepas tu mimpi benda pelik-pelik macam tu. Tapi abaikan je lah perasaan tu. So jadilah hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu dah budak dah lengang. Semua dah balik, dah cuti siang kan, semua dah balik. So tinggallah kita orang yang ambil kos saya ni, yang tinggal kat asrama hanya budak kos elektrik elektronik. So masa tu saya ambil kos elektrik elektronik dengan budak pemakanan. So dua kelas je lah. Dua kelas yang duduk kat asrama. Tapi kebetulan budak bilik saya tu dia tak sihat. Jadinya dia balik lah. Sebab dia datang bulan, so dia suruh teruk kan. So dia minta untuk balik rumah. Tak apalah. So tinggal saya seorang kat bilik tu. So petang tu saya rasa nampak macam ada seorang budak perempuan lalu. So kita dah seorang kat bilik kan. Kita bosan lah. Kita lepak kat pintu kan. Tengok-tengok ada seorang budak perempuan lalu. Saya tak kenal pun perempuan tu. Sebab tak pernah nampak pun dekat area tingkat 3 tu. Saya tak pernah nampak dia. Tapi dia nampak macam tak familiar lah. Lepas tu saya panggil dia, Dik. Saya panggil dia kan. Saya panggil adik kan. Padahal tak tahu umur dia berapa kan. Panggil dia. Lepas tu kenapa saya tanya dia kenapa Masa tak pernah nampak je awak dekat level ni. Lepas tu dia cakap tak, saya dekat level bawah sekali. Dia cakap macam tu kan. Oh, ambil kos apa? Dia kata ambil kos sains. Dia cakap macam tu. Saya cakap pelik. Ada lagi tu budak kos sains yang duduk dekat asrama. Setahu saya dah balik. Cakap tak, saya memang duduk kat sini. Dia cakap macam tu. Saya bela lagi masa tu kan. Saya bela lagi. Oh, tak apalah. Ni awak datang kat sini apa? Tak asal je. Jangan pusing-pusing. Terasa macam nak naik atas. Dia cakap macam tu. Saya sembang dengan dia kan. Sembang-sembang. Lepas tu cakap tak boleh duduk kat luar kan. Lepak dalam bilik. Saya cakap macam tu kat dia. So, dia pun masuk bilik lepak dengan saya dah. Duduk sebelah-sebelah kan. Borak-borak tanya dia. Duduk mana? Asal mana? Ni aku asal apa tu semua lah. Dah lama belajar apa semua. Lepas tu dia kata dia dah SEM 3. Dia cakap macam tu. So akak lah kiranya panggil dia adik dia kan. So kiranya dia akak lah pada saya. Oh ya ke akak lama dah ke belajar sini gini. So dia cakap memang akak cakap sama dah lama dah dekat itu. Saya pula je setengah otak tengah jam. Tak buat apa mood tak pernah okey kan. Lepas tu tengah-tengah duduk sembang ni tak ada rasa apalah. Petang tu kita orang sembahyang maghrib. Kita orang sembahyang, tapi akak yang tak ada lah dekat surau. Masa kita orang setiap kali solat kita orang pergi surau lah. So masa maghrib tu dekat surau, budak kelas saya ni duduk tingkat 2. Dia tanya lah, cik kau malam ni tidur seorang ni? Kau tak nak lepak bilik kita orang ke? Tak apalah, dia cakap macam tu kan. Aku okey kot duduk seorang kat bilik. Sebab malas lah nak pindah-pindah kan. Nak bawa baju ke semua malas. Tapi okey tu kot. Kau betul ke? Yang saya tanya kan. Kau betul ke kan? Duduk kat bilik kau tak takut ke? Nak takut apa bilik aku kot? Kenapa nak takut kan? Sebelum ni okey je aku duduk bilik tak ada rasa apa pun. Kan. So benda tu macam dah habis macam tu je lah. Dan kita orang dah masuk bilik kan. Masuk bilik malam tu kita orang buat ada prep lah. Dekat tingkat 2 tu ada prep untuk study kan. Kawan study kawan saya tanya lagi, confirm ke malam ni kau seorang? Tapi tadi petang saya pun sembang pasal budak perempuan tu. Tadi petang aku dah jumpa seorang perempuan tau. Budak perempuan ni dia cakap dia ambil kos sains. Tapi setahu aku yang duduk dekat asrama ni dia kos kita dengan kos makanan. Itulah dia cakap. Tapi budak tu cakap dia ambil kos sains. Tak tahu waktu aku memang saya cakap macam tu kan. Tak tahu aku kalau ada yang ni. Tapi macam tak ada je. Macam budak bilik aku ambil kos sains tapi dia balik macam tu kan. Tak lah. Aku tak tahu lah macam tu kan. Macam benda tu macam okay, habis kat situ. Masa kita orang ni pukul 10 sepatut tutup lampu kan. So kita orang ni naik lambat sikit lah. Pukul 10 macam tu naik bilik. Kawan saya tanya lagi sekali, confirm kau seorang? Confirm. Nanti kalau tak okey nanti aku turun bilik kau. Macam tu. Okey. And then kebetulan masa saya naik tangga tu, saya terserempak dengan budak perempuan yang petang tu saya sembang tu dengan dia. Okay. Saya tanya dia, akak nak itu kan? Dia mana? Akak nak turun bawah lah. Akak saja saya pusing kat atas ni. Macam kat situ saya dah macam pelik lah. Kenapa dia nak naik atas lagi kan? Tak ada pesan nak naik. Tapi abaikan je lah macam dia bosan kot. Lepas tu saya kata, akak tidur seorang ke malam ni?
Bilik akak seorang je. Akak memang selalu seorang cakap macam tu. Akak memang selalu seorang cakap macam tu. Oh ya ke? Akak tak nak lepak tidur bilik saya ke? Sebab saya pun seorang malam ni. Aku pula pergi ajak. Aduh. Lepas tu boleh juga dia cakap macam tu kan. Boleh juga cakap tak apalah. Akak datang lah bilik saya. Nanti akak pergi ambil barang kat macam lah tidur bilik saya. Nama akak tu pelik tau. Nama dia Sarianti. Memang nama orang lama. Sarianti nama dia. Sarianti. Macam nama bini Jeb. Okay. Lepas tu saya panggil dia Kak Yanti lah. Tak apalah Kak, nanti akak ambil barang Kak tidur dekat bilik saya. Tak apalah, akak tak payah ambil barang kot. Macam kan. Sebab apa-apa pun nanti kalau nak mandi ke apa, nanti akak turun bilik bawah. Macam tu, tak apa lah. Jom. Kita jalan sekali. Masuklah bilik. Masuk bilik tu saya rasa remang-remang. Apa hal aku rasa meremang lain macam ni. Tapi abaikan je lah benda tu. Macam tak fikir kan. Meremang siap nak cerita. Lepas tu abaikan je lah kan. Lepas tu saya cakap kerja akak pilih lah kerja mana-mana akak duduk. Tapi ada satu katil kita orang ambil daripada dekat bawah. Katil tu tak ada orang lagi. Tapi lepas naik cuti nanti akan ada seorang pelajar yang akan duduk dekat situ. Saya nak, memang saya macam nak tuju dekat katil tengah tu. Dia cakap macam tu kan. Okey tak apalah. Kak pergi duduk kat situ, tidur kat katil tu. Saya tidur sini. Ni katil saya lah, you know kan. Okay, lepas tu malam tu kita orang macam tak sembang banyak sebab sedang ngantuk kan. Terjadilah benda ni masa tu pukul 1 pagi. Saya tersedar. Sebab saya dengar macam bunyi bising. Saya dah tersedar. Saya tengok akak tu duduk bersimpul lah dekat katil. Bersimpul? Tapi macam dia duduk kat bucu macam mana? Tepi katil tu. Tepi katil tu dia duduk macam pernah orang naik motor Vespa semua dia tengok kaki tu kan. Dia duduk bersimpul macam tu sambil dia main rambut dia. Sambil dia main rambut dia, dia hamil lagu tau. Dia hamil lagu sampai kat situ je. Lagu burung kakak tua. Burung kakak tua. Dia hamil lagu tu sambil dia main rambut dia. Rambut dia panjang lah. Tapi saya tak nampak masa tu dah gelap kan. Kita just nampak sama-sama. Yang macam pedah pelik lah. Apa ni? Masa tu dah mengucap lah Ustaz. Ini bukan Nirani. Itu kan. Ini bukan Nirani cakap. Ini benda Nirani itu kan. Lepas tu pasti naik gelombang. Masa tu saya tak nampak dia sebab sama-sama cahaya malam lampu je kan. Lampu luar tu. So tak nampak jelas. And then saya baring tutup muka saya semua selubung dengan selimut. Tiba-tiba keadaan tu jadi sunyi. Lepas tu saya buka balik selimut tu. Dia duduk jangkung atas katil. Katil kit? Katil dia tu. Okey, macam mana nak cakap okey, ujung katil saya ni okey berhadapan dengan katil dia. Kita boleh nampak depan-depan tau. Bila kita duduk, kita bangun, kita terus nampak katil tu. Sebab dia hujung ke hujung. Dia duduk cangkung atas katil sambil goyangkan badan dia. Dia gelak. Dia gelak menggilai. Faham tak benda tu? Ya Allah Tuhanku. Dia duduk cangkung, dia pegang besi katil tu, dia goyangkan badan dia. Demi rambut dia mengurai sambil dia mengilai. Sambil rambut dia mengurai. Bapak. Macam beruk. Dia duduk pegang tau besi katil tu. Lepas tu rambut dia mengurai gila-gila. Lepas tu nampak mata dia bukan mata merah tau. Mata dia warna putih. Tapi dia tu gelap lah, hitam. Saya tak tahu benda tu bukan cantik ke, bukan lecek tulang ke, bukan. Tapi benda tu macam tak tahu nak cakap macam mana. Sebab benda-benda macam ni kan dia pelbagai rupa kan. Saya tak tahu benda tu nak cakap macam. Dia duduk sangkung tau. Sangkung dia pegang besi tu sambil dia goyangkan badan dia gelap. Macam tu ni macam tu. Ya Allah tu masa tu tak tahu nak nangis ke, nak menjerit ke. Mulut ni dah terkunci dah. Memang dah tak boleh nak baca apa dah. Menangis je lah. Nangis. Masa tu. Sebab kita memang dah terbiasa macam nampak macam ni. Memang scary betul ni. Ni betul-betul dia nak uji ni. Kan? Masa tu dah cerita naik ke rumah. Dia pandang tenung kat kita betul-betul tenung kita.
Lepas tu benda ni jugalah salah satu punca kenapa saya fobia dengan bantal peluk sampai sekarang. Bantal peluk. Ya, saya fobia dengan bantal peluk sampai sekarang. Saya tak boleh tengok bantal peluk sampai sekarang. Lepas tu saya macam, kan kita orang macam bebas lah nak bawa bantal peluk apa daripada luar kan. So masa tu saya ada bantal peluk. Saya terlalu takut. Saya selubung selimut. Mulut ni memang tak nak baca apa dah. Nak menjerit pun tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Dia macam rasa kaku kan. Kita ni pun kena ketawa sebenarnya. Saya peluk. Bantal peluk saya tu sekuat-kuatnya. Tapi saya terpelik. Kenapa bantal peluk saya ni rasa pejal? Dia macam tak biasa. Dia macam bukan bantal peluk yang biasa kita peluk. Kita tahu kalau kita peluk, dia bantal peluk tu macam dia macam kempis tau. Ni tak, dia macam pejal tau. Macam apa benda ni, apa benda ni tu kan. Apa benda ya Allah macam tu kan. Lepas tu buka mata nah. Gula-gula kat situ. Saya tengah peluk gula-gula masa tu. Terus bangun. Masa tu tiba-tiba entah datang pada mana dah kekuatan tu, terus bangun, buka pintu, terus pergi bilik member saya. Masa tu dah buka pukul 3 pagi dah. Benda tu memang berpeluh-peluh ni. Bilik member tu tingkat berapa? Member tingkat 2. Saya tingkat 3. Turun lah. Memang tangga tu memang lompat tu lah. Memang slipper tak tahu ke mana. Pintu memang tak tutup. Buka macam tu ya. Terus lari. Ketuk-ketuk. Tangga terus lompat je. Ketuk pintu bilik member saya. Nasib benar member saya tak tidur lagi. Ketuk-ketuk. Buka. Sambil menangis kan. Cakap kau kenapa kan. Dia tanya kan. Aku tak tahu apa yang aku nampak. Tapi aku tak tahu nak cakap macam tu kan. Kita dah menggigil. Memang dah ketakutan tu kan. Lepas tu memang saya tarik masuk bilik. Cakap kau istighfar. Aku tak boleh nak cakap apa sekarang. Ayat Al-Fatihah sendiri pun aku tak nak baca kan. Kau nak suruh aku berucap pun aku dah tak ngerti dah kan tu kan. Lepas tu diorang tenangkan saya. Ambil air. Lepas ambil air pun kita duduk. So bilik dia tu ada 3 orang. So termasuk saya 4 orang lah. So masa tu dia dah bagi saya air tu semua. Saya dah okey sikit. Dah tenang sikit. Benda tu mengilai. Memang kuat gila dia mengilai. Memang kuat. Dia mengilai dari bilik kit ke dekat luar bilik member tu? Kat luar bilik member tu. Okay, macam ni tau. Bilik kita orang ni belakang, okay, masa saya cakap tadi kan, katil dan hujung tu kan, tapi dia tingkap. Memang dia mengilai dekat tingkap tu. Dekat tingkap 2 tu, yang mana saya turun dengan kawan-kawan saya yang dekat situ. Korang bayang kan, dia mengilai. Ya Allah, kita orang ni bukan saya seorang dengar, semua dengar. Terus kita orang berpeluk tu kan, berpeluk semua. Member saya nangis lah cakap kan, Kau call ustaz, kau warden yang itu kan. Lepas tu call lah warden ni. Lepas tu cakap lah warden, so warden panggil ustaz, dia datang semua kan. Lepas tu warden cakap lah, warden tu mungkin dah nampak kot macam kelibat-kelibat, tapi dia macam tak nak cakap dengan kita orang. Lepas tu saya dah agak lah itu kan. Lepas tu dia call ustaz, ada 2-3 orang lah datang. Yang datang sama perempuan tu lah. So malam tu kita orang tak tidur sampai subuh. Sebab ustaz cakap tak apa, orang tak payah tidur. So malam ni semua baca Yasin cakap itu kan. So baca Yasin, mana yang boleh baca tu ambil air semayang, baca tu semua. Masa tu nak ambil air semayang nak pergi tandas ni pun, aduh, hai ujian betul lah. Masa nak pergi ambil air semayang, buka air pipe ni tak ada. Yang kita orang buka pipe ni tak ada. Yang sebelahnya ada mengalir. Tapi bila kita orang pergi sebelah tu, tak ada pula. Sebelah sini pula. Dia main-main macam tu tau. Yang macam dia ni. Memang kelewat betul. Pesulap. Memang betul-betul dia kacau. Lepas tu memang saya dah takut. Tapi ustaz dia kata tak apa. Ustaz dia takut. Ustaz tu duduk kat luar lah sebab perempuan kan ambil semayang. So dia tak nak masuk lah. Masa tu memang dah melalak. Dia macam dah kena histeria tau. Macam nangis. Dia dah memang dah macam kena histeria. Lepas tu kita terpaksa lah. Cakap panggil Ustaz masuk je. Memang kita orang dah menangis. Dah guling-guling lah atas lantai tu. Dia macam terlalu tak tahu lah. Memang dia kena histeria apa semua lah. Lepas tu ustaz cakap papa dia. So masa ustaz datang kan, dia bawa 3 orang kan. So terpaksa lah lelaki pegang angkat masuk bilik. Tapi dia punya kekuatan tu, dia tolak kita orang ni sebelah tangan dia. Jatuh budak lelaki tu. Dia tolak macam tu kan. Lepaskan aku dekat yang tu kan. Lepas tu jadi worse lah dah lah. Asrama tak ada orang. Tinggal berapa ketul yang kat asrama tu.
boleh pula kejadian macam tu jadi. Sebab dia marah lah. Kita orang mungkin ambil barang daripada bilik dia, bawa keluar ke tempat dia kan. So dia marah lah kat situ sebab ambil hak dia lah macam tu. Lepas tu masa yang kita orang duk pegang perempuan kawan kita orang tu nak bawa masuk bilik, dengar pula ke bayi nangis. Memang suara bayi tu memang daripada tingkat bawah tu lah, dalam bilik tu lah nangis kan. So ustaz tu azan kan. Bila azan kan barulah keadaan tu macam reda sikit. So kawan saya ni kita orang bawa masuk bilik. So pakai kena telekong kat dia sebab ustaz nak pegang dia kan. So kena pakai telekong lah kat dia. Masa pakai telekong tu dia macam cakap kan dia macam dah kena rasuk isteri kan. So masa azan tu semua tu dia macam pengsan lah sekejap. Tiba-tiba masuk bilik, mata dia buka luar. Terbeliak biji mata dia. Macam kan korang tengok penari opera kan, mata dia macam mana kan, macam tu. Dia macam tak duduk diam, kiri kanan mata dia. Macam tak tahu dia tengok apa. Lepas tu dia bangun, macam nak cakap, dia daripada baring, dia terus terduduk. Dia macam tu, mata dia pun seman. Lepaskan aku cakap yang tu kan. Aku nak balik sebab aku cakap yang tu kan. Lepas tu ustaz ni cakap dah, mana asal kau cakap yang tu. Kau yang ganggu tempat aku. Dia macam marah, korang yang ganggu tempat aku. Kau yang ambil barang aku. Pulangkan barang aku, dia cakap yang tu. Lepas tu ustaz cakap, barang apa yang kita orang ambil? Barang aku yang kau ambil. Yang aku memang dia guna katil tu, memang katil dia kebetulan kita orang ambil tu. Katil dia. So kita orang pun mana tahu. And then dah semua kecoh gila kat situ. Lepas tu kita orang yang ada ni, mana yang perempuan yang ada ni baca Yasin lah. So baca Yasin, lepas tu yang lelaki ni lah yang settlekan. Lepas tu memang susah juga lah, lihat juga lah nak buat benda ni. Dia nak lari lah. Masa tengah-tengah buat tu dia bangun bercangkung pun, berlari dalam keadaan bercangkung macam tu nak keluar bilik. Bayangkan lah, dia pasal terkung, duduk mencangkung, lari macam tu, laju. Ya Allah, masa tu tak tahu nak cakap, menangis je lah yang mampu. Kita orang terpaksa tarik balik dia untuk ubatkan dia kan. So masa tu ustaz lah yang settlekan benda ni. Saya dia macam dah pening masa tu. Lepas tu dalam keadaan yang sama, nampak juga benda tu duduk terbang kat tingkap tu. Bila nampak benda tu main kat tingkap tu. Memang was gila masa tu keadaan, tak tahu nak cakap macam mana. So mana yang bilik-bilik lain yang ada 2-3 orang tu terpaksa. Mana yang sedar tu orang kan terus duduk sekali lah. Jangan macam takut benda ni histeria ni dia jadi macam larat-larat. Mana yang lemah semangat tu takut berjangkit-jangkit. So ustaz cakap mana yang ada tu duduk setempat. Jangan mana-mana cakap kan. So malam ni semua baca Yasin kat bilik masing-masing cakap tu. Jangan keluar, jangan apa cakap. So masa tu dah settle semua. Ustaz pun ada lah kat situ. So kita orang stay kat asrama tu sampai subuh lah. Bila subuh tu ustaz panggil semua pergi surau. Duduk kat surau sampai cerah. Lepas solat subuh tu duduk kat situ lah sampai cerah. So kes tu macam dah settle lah. Ustaz dah kunci bilik. Kita orang terpaksa keesokan harinya, kita orang terpaksa mana yang ada ni ambil balik katil tu, bawa balik, pulang balik dekat tempat dia. Pulang balik tempat yang kita orang ambil tu. Kat bilik bawah tu? Kat bilik bawah tu. Kita orang pulangkan balik. Tapi benda tu tak habis kat situ tu lah. Sebab kita dah bawa dia keluar. So dia dah merayun dekat asrama. So kejadian tu berlarutan. Benda tu berlarutan macam seminggu lebih. Masa kejadian tu seminggu keadaan yang masa tak ada orang kat asrama tu kan berapa orang je kan. So macam tiap malam pukul 1 ke atas, kita orang akan dengar bunyi baby nangis. Kita orang akan dengar bunyi menilai macam tu. Kadang-kadang serentak sekali bunyi baby dengan bunyi nilai. Hampir seminggu. Benda yang sama. Tapi kelibat perempuan tu saya tak nampak lah dah. Bunyi je lah ada. So benda tu tak tahu lah nak cakap apa benda kan. Mungkin dia marah lah kot sebab kita dah ambil barang dia. Lepas tu benda tu after seminggu tu, so student pun dah masuk. Dah masuk, kita orang cerita lah yang kes kejadian tu kan. Lepas tu malam ketiga kot, hari Rabu malam kot. So masa tu saya nak pergi tandas.
Aku nak pergi tandas. Dia benda ni macam dah, okay, tak apa dah, aku mana nak fikir, aku mana nak fikir kan. Tak tahu lah, aku mana nak ambil spot pasal kau kan. Kau ada pun kau tak ada kan, kau boleh pasal lah. Aku tak ganggu kau, kau jangan ganggu macam tu kan. So masa tu nak pergi tandas lah. Pukul 9 baru masa tu. So kita orang tak tidur lagi. Pukul 9 saya pergi tandas biasa lah kan. Lepas tu nak keluar pada tandas tu bunyi. Dah tandas. Macam tu. Dia tengah teran ke apa? Dengan Dia macam memanggil kita. Macam tu kan. Dia panggil kita. Dia panggil. Apa benda siap. Apa benda. Saya dah tahu dah dalam sana tak ada orang. Tapi saya tak jawab lah. Apa benda, kau nak apa? Tapi saya berpaling. Saya dah menghadap kita keluar lepas tu. Dia panggil lagi. Apa benda? Aku tak kata kau kan macam tu. Lepas tu diam sekejap. Saya langkah nak keluar. Bunyi lagi. Dia panggil lagi. Hoi. Dia panggil macam tu pula. Ya Allah. Dia panggil hoi pula kat aku. Kau ngajar tu datang. Lepas tu saya pun toleh belakang. Nah, yang bungkus tu panggil rupanya. kat belakang kit. Dalam tandas tu. Dia duduk. Okay, kat tandas kita orang ni hujung sekali ni. Pintu yang tandas yang hujung sekali tu lintai macam tu. Lintai daripada pintu tu Lintai je. Okey, mantap. Lintai. Oi. Dia dalam keadaan muka terbuka ke bertutup? Terbuka. Dia nampak muka dia. Muka dia macam biasalah muka dia gantung tu. Dia pandang kita. Kain dia lusuh lah. Bukanlah macam putih tu kan. Dia macam lusuh-lusuh coklat-coklat macam tu. Dia tengok kita. Dia tengok dah. Saya tengok dia. Astagfirullahaladzim. Saya dia walaupun macam kita ada hari-hari kita. Time kita berani tau. Time kita takut. Tapi masa tu saya berani sampai takut. Aku lari jugalah cerita dia. Tapi nasib baiklah kaki dia tak terkaku tengok dia lama kan. Tapi dekat 2 minit jugalah saya tenang dia. Jadi kita jadi macam apa benda kau ni macam tu. Tapi kita tak tahu nak cakap macam mana benda ni macam spontan. Tapi lama juga saya tengok dia dekat 2 minit macam tu saya tengok dia. Tapi ada kekuatan lah untuk saya lari lah. Lari tengah masuk bilik. Tapi masa tu lepas saya tengok dia demam jugalah. Sebab benda ni bukan alam kita kan. Yelah. Macam mana pun kita berani pun kita tak akan ni juga jatuh juga lah. Sampailah saya ambil keputusan untuk keluar daripada asrama. Saya tak boleh tahan lah dengan gangguan. So habis SEM 1 tu saya ambil keputusan untuk duduk luar. Barulah keadaan macam masih better sikit lah. Better sikit lah. Macam tu. Itulah kisah dia kat asrama tu. Okay, kisah. Ini kisah apa ni, Pis? Ini kisah kau curi katil dia tak boleh tidur. Oi. Dah akid dari tadi Dia memang betul tak bagi aku relax lah. Itulah aku dah cakap. Kau curi katil dia malam ni aku nak tidur mana? Dia tanya ni aku nak tidur mana? Aku sini kau takkan kau tidur atas lantai kan? Kau ambil sedap-sedap katil aku. Cerita dia pasal katil dia pun. Kan dia drag sampai ke habis. Yelah, disebabkan katil tu punca dia. Semua dia kacauannya. Dan aku dapat tahu yang Kid ada satu rasa yang dia sampai sekarang dia rasa. Apa tu? Rasa menyesal ajak dia tidur. Kan? Dia yang mengalut-alut. Dia yang mengajak. Kecoh satu hostel semua. Sarianti nama dah sedap dah. Itulah. Okey Kid, nak tanya masa yang Kid peluk dia tu, muka dia menghadap Kid ke atau muka dia berpaling pada Kid? Berpaling. Oh berpaling. Nasib baik. Nasib baik. Kalau berpeluk tu aku senyum dia. Dia kalau buka mata apa mata kan. Aku siku dulu baru aku gerak. Aduh, aku Sebab tu lah saya fobia dengan mata peluk sampai sekarang. Yelah, siapa je tak fobia. Okay, jadi masa sebelum ni kan, masa sebelum Ustaz Kid masa nak ambil katil dekat bilik bawah tu kan dia kata dia ada rasa something, ada rasa semacam. Jadi bila katil tu dah diambil ke bilik lain, dah dialihkan dan benda tu mengacau, kenapa tak dilupuskan katil tu? Sama ada bakar ke kan, dibuang ke mana-mana, ni terpaksa hantar balik ke bilik asal dia. Saya tak pastilah yang tu. Sebab itu mungkinlah ada lah apa yang diorang nak buat kan. Saya pun tak nak ambil tahu lah pasal itu. Mungkin ada lah cara lain untuk diorang hapuskan benda tu ke macam mana tu. Sementara keadaan nak jadi okey tu, kita orang pulangkan balik lah katil tu ke bawah. Sebab tak nak jadi makin worse kan.
mungkin ada cara yang tersendiri lah untuk Ustaz buat macam mana. Dia macam mana pun pokok pangkal dia pulang balik pagi dia tidur dulu. Katil dah tak ada. Sekarang IKEA dah tutup malam-malam ni. Mana nak cari? Mana nak cari? Bagi dulu katil. Tak nak terbang lah kejap Sebab aku kan. Walaupun saya tak ajak dia tidur bilik, tapi dia macam menang-mandai dekat tingkat 3 tu. So macam itulah sebab dia selalu menang-mandai kan. Sebab petang dia ada, malam pun dia ada. So memang tempat dia lah situ. Kita dah bawa dia kan. Dan bilik tu kosong tu sampai habis semester. Masa saya keluar tu dah habis sem 4 macam tu, bilik tu still terkunci. Yang bilik bawah tu still terkunci. Tapi tak tahu lah sekarang. Sebab kisah ni pun dah lama, 2000 berapa dah. Lama dah. Sekarang tu saya tak ambil tahu dah yang bilik tu dah terbuka ataupun masih terkunci. Right. Masa Kit awal-awal tegur si Saryanti tu kan, Kit tak ada rasa benda yang something, dia ni, yelah dia kan bukan student sini kan, kenapa Kit berani nak tegur dia, si ajak masuk bilik ni? Sebab dia nampak normal. Dia nampak macam normal. Tapi dia cantik lah. Muka dia bersih je. Sebab saya suka tengok dia senyum manis dalam situ. Sebab dia nampak macam orang normal, biasa. Macam orang lain. Sebab tu lah saya macam ada keberanian untuk tegur dia. Masa saya tegur tu, tak ada lah rasa beremang ke apa. Biasa macam kita tegur orang kan lah. Macam Azmi tegur Hafiz kan, macam tu kan. Itu tak ada apa. Faham. Okey lah. So, aku dah faham lah cerita dia ni. Maksudnya dia pergi tingkat 3 tu kan. Dia pergi usah katil aku ada budak ni. Aku budak ni ambil katil aku. Aku malam ni nak tidur ni. Tengok pula Kit ajak. Dia kata alang-alang ni. Aku nak ngangkat pun malas. Dia tidur je dalam bilik ni. Aduh. So lepas tu Mi kan, aku paling tak boleh belah Mi kan bila dia dia macam kau usah wet kan. Kat toilet kan usah wet. Dia macam Kit pula sombong sekali. Sekali pandang dia berat macam orang betul tu. Itulah. Dia mula pandang lah. Aku terfikir juga macam ni suara dia orang kan. Jadi macam ginilah suara dia. Okay. Oh, yang bungkus tu kan Kit, masa Kit nampak bungkus tu dalam bilik air Kit, adakah yang tu perempuan ke lelaki? Lelaki. Maksudnya dia ada. Sebab kebiasaannya bungkus ni memang lelaki. 3 mat. Sebab bungkus ni bukan perempuan, bungkus ni lelaki. Okey. Sudahlah habis dari tadi aku cakap Kit ni dia attack aku aku tak boleh nak bernafas. Punyalah power kan. Cuma itulah aku rasa antara korang yang tengah tengok ni kan, mungkinlah tengah ada dekat asrama ke, tengah buat assignment ke, ulang kaji ke kan. Cek lah kawan korang tu. Sama ada dia cantik ke, tak pernah nampak ke, cek betul-betul sama ada dia betul kawan korang ataupun dia adalah misteri. Alright, jadi terima kasih kepada Kit kerana berkongsi cerita yang aku rasa pengalaman ni sangat mahal lah kan. Jadi Kit mungkin ada sepatah dua kata untuk disampaikan kepada penyokong-penyokong Kit di Santai Chill ni. Tak ada apa sangatlah saya nak pesan. Tapi cuma nak pesan kalau kita duduk dekat tempat orang tu, jadi jaga mulut, jaga adab lah. Supaya kita tak akan diganggu benda-benda macam ni lah. And then kalau korang nak pasti tu kawan korang ketak ke, korang suruh dia mengucap dulu baru korang sembang. Macam awkward lah kan. Kau mengucap je. Okay. Asyhadu Allah. Allah. Okay, member. Alright. Jadi Pis, kau ada apa nak cakap? Aku macam biasa kepada korang semua yang budak-budak sama, ingat, jangan curi katil ni. Dia nak tidur mana? Kau kena pertimbang rasa sikit. Itulah berperim kemanusiaan lah. Okay lah. Walaupun orang kata kita dekat asrama ni, dekat college sekalipun, ataupun kita terdedah kepada gangguan-gangguan yang mistik macam ni, ingat, kita kekal kepada jalan yang satu, kekal teguh. Jangan lupa ilmu, mencari ilmu tu yang penting. Betulkan niat yang awal-awal. Alright, jadi terima kasih kepada Kit kerana sudi berkongsi cerita dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada korang kerana sudi melayan Santai Chill, menonton Santai Chill dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.